السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, yang dimuliakan Tuan Imam, kemudian seluruh hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita nikmat kesihatan, nikmat dijauhkan dari segala bencana, nikmat dijauhkan dari segala wabak penyakit dan sebagainya. Dan ini merupakan satu nikmat yang kita selalu dan sering kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ramai di kalangan manusia dia lupa bahawa nikmat tu berbentuk harta saja. Kesihatan bukan nikmat. Bila dia dah sakit baru dia rasa nikmat. Jadi sebenarnya nikmat kesihatan juga adalah satu nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu, di sisi kita lah, dan juga sebagai untuk memudahkan kita melakukan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi insya-Allah seperti biasa kita sambung kitab kita Fiqh Aulawiyat, Fiqh Keutamaan. Dan hari itu kita berhenti pada muka surat 27, dan hari ini insya-Allah kita sambung pada muka surat yang ke-28, buku terjemahan ni lah. Baik. Perkara yang dibincangkan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang seterusnya adalah pertimbangan antara satu keburukan dengan keburukan yang lain. Kita ada dua keburukan, tapi yang mana satu kita nak tengok sama ada keburukan lebih kecil ataupun lebih besar, yang mana kita nak selamatkan dulu, ataupun yang mana dulu yang kita harus ambil, yang kita nak ambil. Jadi ini yang disusun oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Baik, kata beliau, perkara buruk dan mudarat berbeza daripada segi pencegahan, kesan dan risiko mengikut peringkat yang telah ditetapkan. Ahli fiqh meletakkan susunan kaedah berkaitan hukum yang penting daripada perbezaan antara pencegahan, kesan dan risiko untuk perkara buruk dan mudarat. Kaedah yang pertama, kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, adalah la darar wala dirar. Yang bermaksud dia tidak mudarat ataupun tiada mudarat, kemudaratan, dan tidak boleh memudaratkan. Hadis ni sebenarnya hadis yang sahih, riwayat Imam Tirmizi rahimahullah, dan dia merupakan satu hadis yang sangat penting di dalam kehidupan setiap manusia. Hadis ni dia banyak, boleh kata 2-3 penyelesaian ataupun daripada segi terjemahan hadis ni. Ada yang pertama kata la daral ni maksudnya dia sendiri tidak memudaratkan diri dia sendiri. Itu yang pertama. Kemudian la dirar ataupun wala dirad, dia tidak mudaratkan orang yang lain pula. Ini kalau kita tengok ni banyak ni. Kadang-kadang kita buat satu perkara memudaratkan diri kita, dalam masa yang sama kita memudaratkan orang lain. Nanti kita akan tengok contoh-contoh insya-Allah. Baik. Kemudian yang kedua, maksud dia juga la daral ni, jangan kamu buat kemudaratan pada diri kamu sendiri, dan jangan pula darar ataupun dirar kamu saling membuat keburukan ataupun kemudaratan sesama kamu. Yang tadi buat kemudaratan kepada orang lain, yang ni sesama. Yang ni buat mudarat kepada diri, seorang ni pada A, yang A buat mudarat juga pada B. Ini maksud yang ditafsirkan ataupun disyarahkan oleh para alim ulama berkenaan dengan hadis ini. Saya bawakan contoh sebagai contoh, tuan-tuan. Contoh yang mudah lah. Kalau tuan-tuan nak terasa pun ikut tuan-tuan lah. Rokok sebagai contoh. Rokok ni, dia kata mana ada ustaz, mana ada dalil kata haram. Tak ada dalam Quran sebut, dalam hadis pun Nabi tak sebut. Jadi yang ni bermasalah daripada sudut kita pemahaman dalil sebenarnya, ataupun daripada sudut kita berinteraksi dengan fatwa dan pandangan para alim ulama berkenaan dengan perkara ni. Dia kata tak ada dalil. Memang betul tak ada dalil dalam Quran. Tak ada dalil. Dalil sepak ibu bapa ada tak dalam Quran? Dalil sepak ibu bapa. Allah Subhanahu wa taala kata apa kepada kita? Dalam surah yang kita biasa dengar, dalam surah Al-Isra ayat 23, kata Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Fala taqul lahuma uff, jangan kamu kata uff ataupun kepada kedua ibu bapa kamu. Kemudian waqul lahuma wala tanharhuma, jangan kamu herdik dia, jangan marah dia.
Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah dengan perkataan yang baik kepada kedua ibu bapa kita. Baik, tak ada dalam Quran sebut sepak. Maka boleh sepak ke? Boleh tampar ke? Boleh buat ke? Tak. Al-Quran sebagai panduan, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut sesuatu dasar yang penting, maka di bawah tu nanti akan ada hukum-hukum hakam yang terbina daripada asas yang penting. Sebab tu kata la darar wala dirar, seperti contoh, sebagai contohnya yang lain lagi, bab arak. Nanti kita akan tengok dalam Syekh Dr. Yusuf Qaradawi bincang dalam bab arak khamar ni. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan sebagainya, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, menyatakan bahawa Nabi SAW bila mana berada di Madinah, Nabi tunjuk dua pokok. Nabi kata al-khamru min hataini syajaratain, al-inab al-tamr wal-inab. Kata Nabi SAW, arak ni berpunca daripada dua pokok. Nabi tunjuk ke arah pokok apa? Pokok kurma dan juga pokok anggur. Yang ni biasanya dijadikan arak. Baik, habis Ustaz, mana ada dalil larangan tuak? Air nira tu kemudian simpan berapa lama kan, kemudian dia akan jadi tuak mabuk lah. Tak ada pun dalam hadis sebut. Kita kata Nabi SAW isyaratkan sewaktu tu ketika mana Nabi berada di Madinah. Maka Nabi tak ada di Malaysia, tak ada air tuak di Mekah, di Madinah. Maka Nabi sebut secara umum apa saja yang boleh memabukkan, kul muskir, setiap perkara yang boleh memabukkan maka dia jadi haram lah. Begitu juga dengan rokok kan. Kadang-kadang ustaz ada yang kata makruh lah pasal dia isap rokok, boleh dia kata makruh lah kan. Kita kata jangan percaya lah tuan-tuan. Arak ni hatta Syekh Dr. Yusuf Qaradawi yang fatwakan rokok ni adalah haram kan. Dia memudaratkan kita dan juga memudaratkan kepada orang lain kan, berdasarkan dalil yang ni lah. Jangan kamu memudaratkan pada diri kamu sendiri apa saja, dan jangan kamu memudaratkan kepada orang lain. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Jangan kita campakkan diri kita kepada ke lembah kebinasaan. Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kan. Jadi kita tengok di sini ada di sana dalil yang tak disebutkan secara khusus tentang pengharaman dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi SAW sebut secara ringkas. Kemudian kita sendiri kena menggunakan akal yang sejahtera, menggunakan dalil-dalil yang umum, maka kita ada hukum hakam sendiri. Sebab tu pintu ijtihad, pintu fatwa tidak pernah tertutup sehingga ke hari kiamat kan. Kalau ada fatwa para alim ulama sekian-sekian menyatakan perkara ni haram, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi dasar asasnya ada. Dasar asasnya ada kan. Jadi kalau kita nak cari semua tu payahlah. Nak kata mana tuak tak ada dalam Quran kan? Mana ke penampar mak ayah tak ada dalam Quran. Yang sebut jaga kata off je, penampar boleh tak? Kita kata iaitu mimbabi aula, lebih utama lagi kalau off pun tak boleh. Daripada segi logik akal, kata para alim ulama, mafhum mukhalafah dalam ulama usul fiqh, maksudnya faham sebalik daripada ayat tu. Kalau off pun tak boleh, tampar, lempang, sepak lagi lah tak boleh. Itu cara kita nak faham dalil. Bukan kita kata tak ada pun dalil kata. Tak. Dia berdasarkan dalil yang umum, di bawah dia banyak hukum hakam yang boleh disimpulkan oleh para alim ulama. Maka kata di sini, rokok ni pun salah satu payah juga nak berhenti ya tuan-tuan. Tuan-tuan saya tak tahulah, saya tak pernah isap rokok kan. Kalau tuan-tuan mungkin isap rokok, mungkin satu benda yang payah untuk berhenti kan, benda yang susah untuk berhenti. Jadi kita cubalah, cuba usaha. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan tuan-tuan kalau ada isap rokok lagi untuk berhenti untuk isap rokok, insya-Allah. Baik. Kemudian yang kedua, jadi tidak ada mudarat pada diri sendiri dan tidak ada mudarat kepada orang lain. Kadang-kadang biasalah, apa lagi tuan-tuan contoh-contoh kita kan, tidak memudaratkan kepada orang lain. Kita parking kereta tepi jalan kan, pertama mudarat kepada diri kita sendiri kan, parking tak betul ataupun melintas dan sebagainya tak betul, tak bagi signal. Pertama mudarat pada diri kita, yang kedua kita mudarat kepada orang lain kan. Tu samalah, isu yang samalah sebenarnya. Jadi dua-dua ni kena jaga, mudarat pada diri kita dan juga mudarat kepada diri orang lain. Baik, kemudian kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, beliau membawa kaedah yang kedua, kata beliau al-darar yuzalu bil qadaril imkan. Sesuatu kemudaratan harus disingkirkan secepat mungkin ataupun dengan kadarnya yang termampu kan. Maksudnya ni dalam istilah kita panggil dalam bahasa Arab ni, kita panggil al-waqaya khair min al-ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengubati kan. Kita cegah dulu, maksudnya mudarat yang ada tu di seliling kita cegah dulu kan. Hari ni duk sibuk dengan virus Zika semua kan. Hatta majlis fatwa mufti wilayah dan sebagainya telah keluar fatwa dan sebagainya. Pendapat beliau juga fatwa beliau menyatakan dengan perkara ni. Maka antaranya disebut di sini, segala kemudaratan mesti cegah di peringkat awal kan. Maksudnya yang geng-geng anti vaksin kan,
Asalnya dia kata benda tu tak ada mudarat, maka kita tak payahlah ambil, dia kata. Kan macam-macam lah, tapi sebenarnya kan diharuskan untuk ambil vaksin tu sebab langkah mencegah kemudaratan daripada awal lagi. Jadi mudarat penyakit-penyakit semasa bayi kita nak membesar dan sebagainya tu, maka kita dah adalah vaksin dan sebagainya. Kan tuan-tuan yang anti vaksin terpulang daripada tuan-tuan mana-mana lah kan. Ni jangan bergaduh sudah lah kan, nak ambil, tak nak ambil sudah tapi lebih baik kita mencegah lah. Itu maksud dia. Segala mudarat yang akan timbul kemudian hari ataupun ke belakang hari, maka kita gunakan cara yang mana yang diizinkan syarak untuk kita cegah perkara tu daripada peringkat awal lagi. Baik, itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, di sini ada 6 kaedah. Kaedah yang ketiga kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, sebenarnya kaedah ni bukan Syekh Dr. Yusuf Qaradawi yang buat. Ulama-ulama dulu dah buat dah. Syekh Dr. Yusuf Qaradawi tolong susun bagi kita mudah faham lah. Di bawah tajuk yang sama yang kita katakan tadi, tidak memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain. Baik, kemudian kata Syekh, ad-darar la yuzalu bi-dararain mithlain au akbar min. Sesuatu mudarat tidak boleh disingkirkan ataupun tidak boleh digantikan dengan mudarat yang sama ataupun mudarat yang lebih besar daripada dia. Kan? Sebagai contoh, rokok lagi itu je contoh yang terlintas. Sebagai contoh, dia kata isap rokok ni kita pergi kepada rokok Marlboro, jadi kita tukar kepada rokok Suria. Tak boleh, sama je. Mudarat dia sama je. Kan? Daripada sudut mudarat dia sama je. Kan? Jadi tak boleh ataupun kita kata tak boleh sesuatu mudarat yang kita jelas nyata besar dia, kita nak ganti juga dengan mudarat yang sama sebagai mencegah mudarat yang awal tadi. Maka ini tak boleh. Ataupun yang mudarat yang lebih besar daripada dia, yang ni pun tak boleh. Maka kalau nak ambil pencegahan mudarat yang lebih kecil lah, nanti kita akan tengok insya-Allah. Baik, itu yang ketiga. Ni secara ringkas je. Yang keempat, kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, yang keseterusnya, yurtakabu akhafu ad-dararain, melakukan mudarat dan kejahatan yang lebih ringan, atau dua mudarat dan juga kejahatan. Pening tuan-tuan, yang mudah je macam ni kan. Antara dua mudarat, dua kesusahan yang kita kena kepada kita, maka kita kena pilih antara dua mudarat tu. Mudarat yang kita pilih tu yang paling ringan sekali, yang paling ringan. Okey, contoh mudah, kita ada rumah banyak kan, rumah kita kata bersambung-sambung, rumah bersambung-sambung. Maka satu hari berlaku kebakaran, 2-3 biji rumah berlaku kebakaran. Maka lebih kurang ada dalam 3-40 biji rumah lagi yang belum terbakar. Maka untuk selamatkan rumah yang lebih banyak tu, maka mudarat dia, kita kena, contoh sebagai contoh, kena robohkan ataupun kena pisahkan rumah yang antara tengah-tengah yang satu ni, yang dekat dengan terbakar ni. Maka antara tu kita, walaupun dia mudarat keluarga yang rumah dia habis sikit tadi, ataupun untuk kita putuskan api tu sebagai contoh lah ni, maka dia boleh menyelamatkan 2-30 biji rumah yang selebihnya. Yang ni dipanggil, kita antara dua benda yang kita perlu selamatkan, maka kita pilih yang mudarat dia lebih kecil daripada mudarat yang lebih besar lah. Ini secara ringkas mudah supaya tuan-tuan faham lah. Banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Sebenarnya kaedah-kaedah ni kita dah amalkan dalam kehidupan kita pun kan. Kadang-kadang yang kita sebut ni kita dah amal dalam kehidupan kita, cuma kita tak tahu rupanya yang ni telah dibincangkan lama dahulu oleh para alim ulama sejak kurun berkurun sehinggalah ke zaman sekarang ini, hatta sehingga ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Baik, kemudian yatahammalu ad-daral al-adna lidha'fi ad-daral al-a'la, harus menanggung kemudaratan yang lebih rendah bagi mengelakkan daripada kemudaratan yang lebih tinggi. Yang ni lebih kurang yang tadilah. Maksudnya kena selamatkan 20 biji rumah tadi Kalau rumah panjang macam mana tuan-tuan? Payah sikit lah macam mana nak selamatkan tu. Tapi boleh juga lah, mungkin kita boleh putuskan dia cepat-cepat dan sebagainya kan. Sebab apa? Dalam keadaan tertentu memang mungkin tak ada orang nak selamatkan dan sebagainya, maka itu saja cara yang boleh kita gunakan. Maka terpaksalah kita putuskan rumah tu ataupun mungkin roboh sebahagian dan sebagainya kan, untuk selamatkan jumlah yang lebih besar. Baik, kemudian yang seterusnya, harus menanggung kemudaratan yang bersifat khusus bagi menolak kemudaratan yang bersifat lebih luas dan umum kan. Sebenarnya dia keadaan dia macam ni lah. Kita bila mana ada satu mudarat kepada kita, yang mana mudarat tu bersifat kita nak selamatkan seseorang ataupun nak selamatkan yang lebih ramai. Kalau kita dalam keadaan tertentu, ada dua contoh, mungkin kemalangan ke, mungkin sekian-sekian, mungkin tanah runtuh sebagainya, kita berada di tempat tu. Maka antara cara kita nak selamatkan tu mungkin melalui apa-apa benda lah, mungkin selamatkan daripada sudut sekian-sekian dan sebagainya. Maka tuan-tuan nak selamatkan yang seorang ataupun nak selamatkan yang ramai? Sudah tentulah yang ramai itu lebih utama untuk kita selamatkan daripada yang seorang tu. Contohlah pergi tepi laut kan, tuan-tuan tengok ada dua bot kan, berlanggar contohlah. Satu bot bawa 30 orang, satu bot seorang je
kan? Maka yang mana dulu yang kita nak selamatkan? Memang yang tu pun kena selamatkan, tapi antara dua pilihan tu kan, kita nak bawa balik ke tepi ke, nak bawa balik ke tepi laut ke dan sebagainya, maka ada mungkin muatan dan sebagainya, maka kita kata pada waktu tu yang ramai ni lebih utama untuk diselamatkan lah, dengan kadar kita yang kita boleh mampu kerjakan ataupun kita lakukan. Yang ni yang dibincangkan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bab-bab itu tentu. Senang cerita tuan-tuan, secara asasnya mudarat ni kita tak nak sebenarnya. Mudarat ni bukan mudarat bila kita susah je, tak, tapi mudarat ataupun musibah ni. Sebab mudarat ni, kita panggil mudarat ni apa maksud dia? Darurat lah. Darurat ni darurat boleh makan khinzir dan sebagainya nanti dulu. Dia itu darurat daripada satu sudut lah. Darurat ni lebih besar lagi. Darurat ni lebih besar lagi, melibatkan agama, melibatkan harta dan sebagainya. Kan? Kadang-kadang antara dua perkara, yang mana melibatkan agama dan melibatkan harta, yang mana kita perlu selamatkan? Agama lah sudah tentu, walaupun harta kita terkorban ataupun habis dan sebagainya. Maka agama lebih utama. Kan? Contoh ada perompak masuk rumah. Kan? Disuruh kita syirik ke atau suruh kita syiriklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, suruh kita murtad, diugut dan sebagainya. Kau pilih dua, dia kata, wang atau nyawa, ataupun kita katalah nyawa ataupun harta. Apa tu nyawa ataupun agama? Kita kata kita pilih agama lah pada waktu tu. Harta kita dia nak curi, biarlah, sebab agama lebih penting untuk kita selamatkan daripada harta kita. Kan? Tapi kalau bertembung yang lain-lain lah, dia akan ada keutamaan tertentu. Kemudian harta dengan nyawa mana dahulu? Kan? Harta dengan nyawa mana dahulu? Nyawa dululah. Kan? Okey. Kemudian juga perkara-perkara yang lain yang selepas tu. Jadi kita sendiri dapat ukur di mana tahap keutamaan setiap perkara tu dan mana yang lebih utama untuk kita selamatkan bagi setiap perkara yang berlaku kepada kita. So ini kita dah apply pun dalam kehidupan kita. Cuma yang ni kita tengok lebih tersusun lah, seperti mana disusun oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Baik, kemudian beliau menceritakan seterusnya, tajuk yang seterusnya, pertimbangan antara masalih dan mafasid apabila kedua-dua perkara ini bertentangan antara satu sama lain. Baik, ada di sana ada perkara kebaikan dan ada keburukan. Mana satu kita nak utamakan? Secara logik akal memang kebaikan. Tapi kalau kebaikan dia sedikit tapi mudarat lebih besar, maka kita kena selamatkan mudarat dulu daripada mengambil kebaikan. Ini kita akan tengok contoh-contoh dia, insya-Allah. Baik, kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, setiap perkara pasti mempunyai kebaikan dan keburukan. Perkara itu terdiri daripada mudarat dan manfaat yang perlu dipertimbangkan dengan betul. Kita harus mengambil keputusan terhadap pertimbangan yang lebih berat dan banyak. Pertimbangan yang lebih banyak itu mengandungi hukum yang menyeluruh. Baik, kata beliau, itu adalah apa yang dijelaskan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-129. Ayat ni berkenaan dengan khamar ataupun arak lah. Syekh Dr. Yusuf Qaradawi bawa contoh. Kata beliau, ayat itu berkaitan hukum arak dan judi ketika mana Al-Quran memberikan jawapan kepada orang yang bertanya mengenai dua perkara itu. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yang bermaksud mereka bertanya tentang arak. Tuan-tuan, yas'alunaka ni kalau tuan-tuan jumpa dalam Quran, dia tak banyak. Biasanya kalau ada Allah SWT sebut ataupun Allah rekod perkataan yas'alunaka ni, maka dia merujuk kepada bahawa dia memang betul-betul ada asbabun nuzul, kenapa ayat tu diturunkan. Confirm memang ada sebab kenapa ayat tu diturunkan, iaitulah sahabat pergi bertanya tentang sesuatu hukum hakam kepada Nabi SAW, kemudian Allah turunkan wahyu kepada mereka, para sahabat, untuk menjelaskan suatu benda tu. Baik, maka mereka bertanya tentang khamr, iaitulah arak, dan maisir dan judi. Qul fihima ithm, katakanlah keduanya dosa yang besar. Tapi dalam ayat tu Allah sebut pula wa manafi'u linnas, ada manfaat untuk manusia. Tadi dosa besar, lepas tu ada manfaat pula. Baik, kemudian wa ithmuhuma, dan dosa kedua-duanya iaitu arak dan judi, akbar, lebih besar daripada manfaatnya. Al-Syekh ataupun Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Jami' al-Ahkam al-Quran oleh Al-Imam Al-Qurtubi, beliau menyatakan ayat ni, kalau dah arak tu dosa besar, kenapa ada manfaat pula? Manfaat ni satu benda yang positif, benda yang baik lah. Kan? Kata Syekh ataupun kata Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa yang maksud manfaat sedikit ni hanyalah semata-mata manfaat kepada mereka yang menjual. Memang dapat untung, yang jual dapat untung, tapi mudarat dia lebih besar, ada manfaat, iaitu dapat untung lah kan daripada jual beli tu. Begitu juga dengan judi, yang menang dapat manfaat lah, yang kalah
apa pun tak dapat kan. Jadi ada juga manfaat, tapi manfaat tu lebih membawa kepada kesan positif, kesan negatif ataupun kesan yang lebih buruk daripada mudarat. Maksud daripada manfaat dia, maksudnya mudarat lebih besar daripada manfaat dia. Nah, manfaat yang berjudi dan juga yang minum arak ni kan. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Sebenarnya kita tak boleh baca ayat ni sampai sini je, tapi Syekh Dr. Qaradawi tak bawa dah ayat yang lain. Yang ni merupakan peringkat pertama bila mana Allah Subhanahu wa taala nak mengharamkan arak. Arak ni dia ada peringkat dia tuan-tuan, bukan terus haram je. Ada peringkat dia. Begitulah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala turunkan hukum hakam kepada sahabat. Kan, kita ni orang baru nak kenal Islam tak boleh kata haram terus kan. Dia mesti ada pertimbangan, mesti ada cara dia lah. Baru kenal Islam, dah lama kenal Islam tak faham juga kena kata haram lah kan. Ini yang baru nak masuk Islam, baru nak kenal Islam, maka ada kaedah dipanggil tadarruj, iaitu berperingkat-peringkat dalam kita memperkenalkan Islam kepada dia kan. Terus masuk Islam terus suruh berkhatan, pening juga dia kan, mana tak lari terus suruh berkhatan kan. Masalah lah dia, kita bukan benda tu yang utama dulu kan. Berapa riwayat sebut Nabi Ibrahim AS umur bertahun dah, puluh tahun, bahkan 80 lebih tahun baru berkhatan, dalam riwayat Imam Ahmad dan sebagainya kan. Nampak kita nak nyatakan di situ bahawa peringkat tu nak terima dakwah dan sebagainya, kita kena ada cara lah. Baik, ini ayat yang pertama. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, ketika mana riwayat yang sahih, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, turunkanlah hukum hakam yang jelas berkenaan dengan arak ni, pasal dah banyak sangat keburukan pada waktu dulu kan, zaman jahiliah. Sebab tu Syiah dia tak suka Sayyidina Umar, dia kata Sayyidina Umar lah yang minum arak ni, yang mabuk apa semua. Tak ada dibuktikan dalam riwayat ataupun sirah yang sahih Sayyidina Umar Khattab pernah minum arak dan mabuk-mabuk dan sebagainya, tak pernah kan. Yang ni semua riwayat daripada mereka untuk memburukkan, kan semua kafir melainkan Sayyidina Ali je, Miqdad bin Al-Aswad, Bilal bin Rabah dan Salman Al-Farisi, yang lain semua kafir sahabat ni kan. Syiah tak sukalah benda ni kan. Jadi sebab tu dia menyatakan bahawa Umar Khattab ni pun juga adalah antara orang yang suka mabuk berpoya-poya dan sebagainya. Sebenarnya tak ada bukti dalam sirah pun. Baik, kemudian bila mana Allah Subhanahu wa taala perkenankan yang pertama ni, maka Sayyidina Umar Khattab doa lagi, maka turun ayat yang kedua, iaitu surah An-Nisa ayat yang ke-43. Kata Allah Subhanahu wa taala, tu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, apa dia tuan-tuan? Wala ataupun la taqrabus solah wa antum sukara, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menghampiri solat ataupun mendirikan solat ketika mana kamu dalam keadaan mabuk. Sahabat waktu tu lepas solat minum lagi tuan-tuan, minum lagi sebelum solat tu pun minum lagi. Jadi sebab belum jelas lagi tu hukum yang sebenarnya, belum jelas lagi kan. Jadi sahabat-sahabat semua okey lagi, arak dekat rumah-rumah semua bersepah-sepah lagi kan. Kemudian turunlah ayat yang terakhir dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-10. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu wal rijz wal ansam wal azlam rijz min amali syaitan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya judi dan juga arak, bertenun nasib dan juga memberi makan kepada bahala, dia adalah satu benda yang kotor, fajtanibu, maka hendaklah kamu jauhi. Maksudnya haram, 100% haram kan. Yang mula-mula tadi banyak manfaat, banyak mudarat, tapi manfaat ada. Yang kedua, jangan minum ketika mana nak solat. Yang ketiga, haram semua 100% kan. Selepas turun ayat ni, kata Al-Imam Bukhari rahimahullah, ada dalam beberapa riwayat daripada sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, kota Madinah penuh berselerakan dengan arak pada waktu tu. Selepas turun ayat Al-Maidah yang ke-90. Maksudnya nak cerita bahawa mereka betul-betul taatlah pada waktu tu kan. Sehingga jalan-jalan di kota Madinah semua dipenuhi dengan arak sewaktu turunnya ayat yang terakhir dalam surah Al-Maidah ayat 90. Nak tunjukkan bahawa benda ni satu perkara yang besar, walaupun ada manfaat kan. Ada orang kata kadang-kadang dalam Facebook, tak tahu lah tuan-tuan pernah baca, dia kata minum arak ni boleh ubat sakit jantung. Bahkan sebenarnya boleh menyakitkan lagi jantung kan. Dia kata ada manfaat tu, Al-Quran sebut manfaat tak? Ramai dah ulama-ulama tafsir dah apa maksud manfaat tu. Manfaat dia untung orang yang jual lah, ataupun untung orang yang menang, tu je. Bukan manfaat boleh mengelokkan jantung, membaikkan kesihatan, tak kan. Baik, itu peringkat penurunan Al-Quran, iaitu bila mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak. Jadi banyaklah tuan-tuan, riba pun sama juga. Riba jahiliah pada asal-asalnya pun berperingkat-peringkat juga
kan, untuk turun satu benda ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada keadaan, melihat kepada perkara-perkara tertentu, maka Nabi SAW pun fikir juga, kalau nak buat satu benda ni, apa implikasi kepada masyarakat dan sebagainya. Sebab tu ketika mana Nabi SAW, tuan-tuan tahu binaan Kaabah sekarang ni bukan binaan yang asal, tapak dia yang asal. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dan sebagainya, kata Nabi, pada zaman tu Nabi sebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW kepada Aisyah, sebenarnya tapak Kaabah ni tak berapa nak betul sebenarnya, aku cuba nak runtuhkan untuk bina baru semula, betul-betul yang ikut tapak yang asal. Tuan-tuan tahu kan, Kaabah ni sebenarnya siapa yang bina? Ramai orang kata Nabi Ibrahim, kan? Sebenarnya bukan Nabi Ibrahim. Dalam ayat Quran jelas sebut bila mana Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka mendirikan qawaid, maksudnya bukan mengasaskan, tetapi mereka hanya mendirikan semula. Qawaid ni tapak dah ada dah. Sebahagian para ulama semua berkhilaf, kata antaranya malaikat, antaranya Nabi Adam AS yang mula mengasaskan tempat Kaabah yang asal tu, tapi Nabi Ibrahim AS mendirikan semula saja bersama anaknya Nabi Ismail AS. Jadi sebahagian bila mana sampai ke zaman Nabi SAW, Nabi nak runtuhkan, nak bagi betul semula tu, Hijr Ismail apa benda semua tu, kan sebab Hijr Ismail kan tak ada bangunan, kan tak boleh tawaf dalam tu, kan batal lah kita punya tawaf kalau tawaf dalam tu sebab dia Kaabah, kan. Jadi Nabi SAW nak betulkan balik. Maka satu hari Aisyah tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah kau pernah kata nak runtuhkan Kaabah ni, nak bangunkan semula? Dalam hadis yang sahih, bukan nak bangunkan semula. Kata Nabi SAW, kalaulah bukan kerana kaum kamu baru mentauhidkan Allah, kan, maksudnya kalau runtuh ni apa benda pula ni, kejap runtuh kejap bina ni, jadi sahabat-sahabat baru masuk Islam ni nanti akan pelik. Maka Nabi SAW kata pada waktu tu, aku walaupun dulu aku pernah cakap nak runtuhkan, tapi aku tak runtuhkan Kaabah tu, disebabkan untuk menjaga kaummu, iaitulah Quraisy dan sebagainya, baru masuk Islam. Kan pelik pula mereka, sehinggalah akhir wafat Nabi SAW, Kaabah tidak diruntuhkan untuk membetulkan semula dia punya qawaid, binaan yang asal tu. Nak tunjuk kawan, Nabi pun dah fikir jauh dah, takut implikasi mudarat yang akan tiba selepas tu, kan. Ramai-ramai pula masuk Islam waktu Nabi dakwah, ramai-ramai pula keluar Islam, kan. Kejap runtuh Kaabah, kejap bina Kaabah, pening kepala dia, kan. Jadi Nabi dah fikir jauh dah tentang perkara ni, bagaimana implikasi dia, bagaimana keadaan yang akan datang. Baik, berkenaan dengan arak ni tuan-tuan, dia satu benda dosa yang besar lah. Sehingga kan Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan sebagainya, hadis yang sahih daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, menceritakan bahawa Nabi SAW melaknat 10 golongan, kan, tentang arak ni. Ketika mana siapa yang dilaknat oleh Nabi SAW. Baik, tuan-tuan, macam mana kita nak tahu dalam Al-Quran tu sebut haram? Sesuatu ayat ataupun sesuatu hukum tu haram. Sebab ayat hukum ni tak banyak, kata Imam Ghazali rahimahullah, dalam 500 ayat je yang berkaitan hukum hakam. Ada sebahagian kata 550, tak banyak, kan, daripada 6,236 tu ataupun 6,666 terpulang daripada tuan-tuan, kan, sebab berbeza tempat berhenti tu, kan. Jadi daripada banyak ayat tu, maka 500 lebih je ayat berkaitan dengan hukum hakam. Jadi tak banyak lah, kan. Jadi apabila mana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang Allah melaknat ni, dia merujuk bahawa perkara itu haram. Allah melaknat ar-rashi wal murtashi, ataupun Nabi SAW melaknat ar-rashi wal murtashi, yang memberi rasuah dan penerima rasuah. Allah laknat, haram. Kita tahulah benda itu haram. Bila mana Allah laknat peminum arak, maka itu haram. Ataupun itu yang pertama. Yang kedua, cara bagaimana nak tahu satu perkataan ataupun ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW menunjukkan kepada haram, dia ada perkataan haram lah. Hurrimat alaikum ummahatukum, telah diharamkan kepada kamu untuk berkahwin dengan ibu-ibu kamu. Contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ada perkataan haram tu sendiri. Itu kedua. Yang ketiga, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi SAW sebut pada akhir sesuatu perkara tu dengan balasan yang sangat besar. Walahum adabun syadid, bagi mereka azab yang amat pedih, bagi mereka azab sekian-sekian, maka menunjukkan perkara yang sebelum tu adalah haram, kan? Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir sekali, bila mana, ini secara ringkas lah, bila mana ada larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, contoh wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina, maka larangan itu menunjukkan pada perkara itu haram. Ini cara kaedah ulama usul fiqh untuk terang ataupun untuk tahu ataupun untuk kenal bagaimana berinteraksi dengan sesuatu benda itu haram, kan. Dia mesti ada, tidak lari daripada kaedah-kaedah yang saya sebutkan tadi. Baik, kemudian bila sebut 10 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala laknat ni, yang pertama sekali apa dia, tuan-tuan? Peminum dia lah, kemudian yang memerahnya, kemudian yang menjualnya, kemudian yang meminta tolong dijualkan, kemudian yang memerahnya, kemudian yang meminta tolong untuk
diperahkan, yang membawanya dan yang minta dibawakan. Tuan-tuan, anak-anak kita ada kerja tak tempat-tempat yang ada isu tentang arak kan? Tempat-tempat contoh jadi cashier ataupun kerja tempat-tempat yang ada, bukan kilang arak tak, kilang arak memang tak kerja kan, ni kedai-kedai ataupun supermarket ataupun tempat-tempat yang memang ada arak. Yang ni kita bimbang takut anak kita termasuk dalam golongan mereka yang menjualkan arak ni, golongan yang dilaknat oleh Nabi SAW. Haram hukumnya tuan-tuan kan? Haram hukumnya, jelas-jelas, tak payah kita tanya ulama lah, tengok hadis pun dah tahu dah, tanya ulama memang confirm haram kan? Sebab hadis dah jelas dah, yang membawanya yang minta tolong. Jadi tuan-tuan, anak tuan-tuan yang punch tu kan, cashier tu, maka dia termasuk dalam tolongan yang memudahkan untuk orang membeli arak. Tak kira lah jual pada orang Islam ke tidak orang Islam pun sama je kan? Yang ni tuan-tuan kena jaga, kena pastikan betul-betul. Baik, kalau dia kerja dalam satu bangunan tetapi di sana ada arak, di sana ada biskut, di sana ada sabun, di sana ada kapet, macam-macam kan? Tapi yang bayar gaji nanti syarikat yang sama tu lah. Yang ni para alim ulama menyatakan bahawa ramailah antara disebut oleh pakar-pakar ekonomi dan sebagainya, menyatakan bahawa yang ni tak haram untuk kita kerja di part ataupun bahagian yang kita serve itu. Kalau contoh supermarket yang besar, kemudian tuan-tuan, anak tuan-tuan ataupun mungkin tuan-tuan ada pengalaman kerja di tempat kapet, walaupun sebelah sana ada arak, jadi tuan-tuan tak terkait dengan bahagian arak tu, tuan-tuan kerja bahagian kapet atau bahagian biskut dan sebagainya, maka gaji tuan-tuan tak ada masalah, tuan-tuan boleh terus bekerja di situ. Ini jumhur disebut oleh para fuqaha, para alim ulama dalam membincangkan tentang isu ni. Tapi kalau memang terlibat sebagai cashier, memang tempat tu memang tuan-tuan kena jaga bahagian arak ataupun anak tuan-tuan, maka yang ni haram termasuk sekali. Habis ustaz, bukan ke gaji dia, putaran dia sama juga, bukan ke benda yang sama juga? Kalau gitu tuan-tuan, kerjaan pun kita tak kerja dengan kerjaan. Tuan-tuan tahu daripada kerajaan ni daripada mana dia punya tu? Keseluruhan semua sekali. Bercampur riba, bercampur itu, bercampur cukai, sekian-sekian, semua bercampur. Habis yang kita kerja kan gaji syubhah tu. Kita nak cerita kita bekerja di atas usaha kita sendiri, kita bahagian account lah, bukan terlibat dengan benda yang haram. Begitu juga dengan kes supermarket tadi, kita terlibat dengan benda yang halal, maka halal lah gaji kita. Tak ada masalah. Ini angka yang lebih luas lagi lah kan, untuk tuan-tuan tengok. Kata kejap haram, kejap halal, kejap haram, kejap masalah juga kan. Jadi kita kena faham daripada sudut tu kan. Jadi kalau ada majikan kita walaupun Cina, tak ada masalah. Tapi selagi mana kita bekerja dengan pekerjaan yang halal, kita buat tu halal, sudut kerja kita, kita panggil sebagai JD lah, job description, kerja kita yang kita kena buat tu halal, maka gaji tak ada masalah, halal. Itu isu yang saya nak bincangkan sikit berkenaan dengan isu arak ni. Baik, kemudian kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, apabila dalam sesuatu perkara terdapat manfaat lebih besar, perkara itu boleh dilakukan, kemudaratan yang kecil boleh diabaikan. Antara kaedah penting dalam perkara ini adalah dar'ul mafsadah muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan harus didahulukan berbanding dengan mengambil manfaat. Ini kaedah-kaedah yang disebutkan oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Contoh, apabila mana kita sebut menolak kemudaratan harus didahulukan berbanding dengan mengambil manfaat. Baik, antara dua perkara yang mana manfaat dia sikit je, satu manfaat dia sikit je, kemudian satu perkara lagi mudarat dia lebih besar, maka kepada kita wajib untuk kita hindari mudarat yang lebih besar daripada mengambil manfaat yang sedikit tadi. Tuan-tuan boleh faham? Ni apply apa-apa kaedah sekalipun, apa-apa kaedah sekalipun. Sebagai contoh, dalam istilah kita kata, sebagai contoh, orang tanya kepada kita calon, dia ni datang nak meminang jiran kita sebelah rumah, sebagai contoh lah kan, jiran kita ni ada anak lah, maka dia nak meminang kepada kita lah. Okey, daripada sudutnya kita tengok budak ni memang kaki kelabing, memang teruk lah kan, macam-macam perkara dia buat lah. Jadi pada waktu tu kita nak menipu ke nak bercakap benar? Kalau kita menipu, kita kata dia orang ni nak kahwin, biarlah kot, nanti pandai-pandai lah. Kita kata pada waktu tu kita kena terangkan kebenaran, walaupun untuk menolak kemudaratan yang lebih besar, masa akan datang rumah tangga dia mungkin sekian-sekian dan sebagainya. Sebab apa? Lelaki ni kita tahu dah anak dia tadi memang ada masalah, tapi kita jangan panjang lebar pula. Kata dia ni memang ada masalah, tapi bapak dia pun lebih kurang jugalah. Lepas tu atuk dia pun dulu, jangan sampai macam tu kan. Cukup dia tu saja. Kita bagi kaedah yang umum. Kita kata setakat yang aku tengok ni, kau dah tanya aku ni, aku tengok jiran aku ni, anak dia ni tak berapa baik lah kan, tak berapa elok lah, kita cakap gitulah, lebih kurang lah. Tak payah sebut dia ni judi, dia ni clubbing, lepas tu dia ni sekian-sekian, semua sekali kita sebut sampai Z dosa dia, tak payahlah, kita sebut secara umum saja. Maka pada waktu tu wajib, walaupun ada manfaat yang baik,
untuk dia berkahwin tu, tapi mudarat kemudian hari lebih besar, maka kita kena cegah dan kita kena utamakan mudarat dulu. Maksudnya kita cegah mudarat dulu daripada manfaat yang awal tadi tu, walaupun perkahwinan tu bagus, baik dan sebagainya. Boleh faham tuan-tuan? Ni contoh yang mudah lah saya nak bawa. Okey, kemudian dah azan ke kita? Belum lagi. Dah azan 5 minit. Okey, kemudian kaedah ini disempurnakan dengan kaedah penting lain, kata Syekh Dr. Qaradawi, al-mafsadah as-saghirah tughfar min ajli al-masalah al-kabira. Kemudaratan kecil dimaafkan bagi memperoleh manfaat yang lebih besar. Kemudaratan kecil dimaafkan bagi memperoleh manfaat yang lebih besar. Walaupun terpaksa berkorban tadi rumah tangga tadi tu kan, daripada mereka berkahwin, tapi mudarat dia, manfaat yang lebih besar dia nanti takut kemudian hari, maka pada waktu tu kita boleh sebutlah tentang sekian-sekian, sebulan sekian-sekian dan sebagainya. Baik, kemudian seterusnya, la tatrul maslahah muhaqqaqah min ajli mafsadah al-mutawahhamah. Kepentingan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan hanya kerana terdapat perkara mudarat yang diangan-angankan akan berlaku. Perkara yang angan-angan akan berlaku ni tak boleh, tuan-tuan. Kita kata kalau sekian-sekian, mudarat dah besar dah ni. Kita kata mungkin kot kalau sekian-sekian kita ubah ke sistem dan sebagainya, mungkin nanti akan jadi sekian-sekian. Kita kata yang tu masih lagi kita punya andaian dan sebagainya, mudarat yang lebih besar dah utama, maka kita kena wajib bagi kita untuk cegah mudarat yang lebih besar yang ada depan mata kita daripada mudarat yang diangan-angankan sekian dan sebagainya. Ini antara yang disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Maka beliau mengakhirkan fiqh muwazanah, fiqh pertimbangan penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam masalah politik berlandaskan syariah. Fiqh muwazanah adalah landasan dalam pembinaan umat dan penting bagi memahami fiqh aulawiyat. Pemimpin kena tahu benda ni. Kalau tak nanti caca merbah apa yang dia buat. Pemimpin kena tahu tentang mudarat, kita panggil maqasidus syariah, keutamaan, kepentingan ataupun kita kata tujuan syarak, dia kena tahu. Kalau buat sekian-sekian mudarat ataupun tidak. Kalau buat sekian-sekian bagi aku okey ke tidak, bagi umat okey ke tidak, maka yang ni diambil pertimbangan seperti mana Khulafa Ar-Rasyidin telah ajar benda ni kepada kita lah, kan. Ada kalanya Sayyidina Umar Khattab, ada sebahagian para sahabat Khulafa Ar-Rasyidin, walaupun hukum tu asal tu memang ada dalam Quran dengan hadis, memang patut kita buat, tetapi mereka tinggalkan dengan sebab, bukan sebab apa, faktor zaman, faktor masa belum memungkinkan di-apply benda tu. Contoh zakat lah, zaman Umar bin Abdul Aziz, zakat kan wajib, kita bayar satu wajib, kemudian kena agihkan wajib, kan, sebab dia manfaat kepada fakir miskin dan 8 asnaf yang disebutkan tadi. Tapi zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tak ada orang fakir miskin, jadi pada waktu tu bayar zakat ada, nak agih zakat tak ada, kan, padahal wajib agih zakat tu. Maka pada waktu tu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tahan dulu perkara tu. Begitulah juga Khulafa Ar-Rasyidin dan sebagainya, bila mana buat polisi dan sebagainya, mereka akan fikirkan kepentingan umat, kepentingan sekian, kan. Nak buat jalan ke rumah seorang ni pun, ataupun nak buat jalan yang besar yang ramai boleh lalu, tentu ramai yang boleh lalu, kan. Kita bajet dan sebagainya, kadang-kadang banyak benda yang kita fikir, maka kita kata pada waktu tu yang lebih utama buat kepada umum, orang ramai, masalah yang umum daripada yang seorang tadilah, kan. Kalau ada duit bolehlah, tak ada masalah, yang ni pun buat, ni pun buat. Ini masalah kita nak pilih antara dua yang mana lebih penting dan keutamaan, iaitu dipanggil fiqh muwazanah, fiqh keutamaan. Baik, kemudian kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, cara mengetahui masalih dan mafasid. Bagaimana kita nak tahu suatu benda tu baik dan suatu benda tu boleh merosakkan? Baik, kita mesti memelihara kepentingan dunia ataupun kepentingan akhirat, ataupun dua-dua kepentingan dunia dan akhirat. Ramai kadang-kadang orang silap faham, dia kata kita hidup atas muka bumi ni memang niat kita memang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi kita tak bolehlah dunia ni, tak salah, kan. Sebab tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu cari sebanyak-banyaknya, cari seluas-luasnya untuk akhirat kamu, kan. Tapi jangan kamu lupa sedikit habuan kamu di dunia, kan. Nafkah isteri kena bagi, kan. Pergi masjid juga, nafkah isteri kena bagi, urusan dunia, kan. Rumah kena sediakan, kan. Kelengkapan anak-anak belajar pun semua kena sediakan, itu urusan dunia lah, tak ada kaitan dengan akhirat. Tapi nak bagi tahu bahawa kadang-kadang urusan dunia juga boleh membawa kepada akhirat. Tuan-tuan, Nabi SAW ajar semua sekali, nak masuk tandas pun Nabi ajar. Urusan dunia tu berkaitan dengan kita, kan. Nak bagi kita okey, sihat dan sebagainya, urusan dunia. Tetapi bila mana kita niat, kita buat cara bagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, maka dia jadi urusan akhirat juga. Masuk dengan kaki kanan, masuk dengan kaki kanan ke kiri? Kiri. Keluar dengan kaki kanan, ada doa dia. Kemudian
keadaan-keadaan dia, bagaimana cara dia, maka yang ni boleh mendapat walaupun urusan dunia, tetapi dia membawa kepada akhirat dan membawa kepada pahala walaupun nampak biasa kan. Sebab tu tuan-tuan, ramai orang kata orang mati dalam masjid ni waktu sujud, oh yang tu memang confirm baik lah kan. Yang mati kemalangan dekat luar tu, kita nampak dia tak baik lah kot sebab kemalangan, accident. Yang mati sujud ni tak, belum tentu dia mencari rezeki niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mencari harta yang halal untuk bagi anak-anak dia, isteri dia, yang tu juga mati syahid walaupun dia accident kemalangan. Jangan kita sempitkan bahawa Islam tu hanya dalam masjid dan sujud je, oh itulah mati yang baik, mati dekat Mekah tu yang baik, tak kan. Jadi dia luas berdasarkan niat dan keikhlasan masing-masing. InsyaAllah kita sambung kejap, kita azan dulu. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sambung sikit beberapa perenggan yang gini, kemudian kita buka soal jawab lah kalau tuan-tuan ada soalan. Baik, jadi seperti mana kita sebutkan tadi, bahawa walaupun urusan dunia, tapi kita bawa niat sebagai ibadah. Sebab tu ibadah ni terbagi kepada dua. Satu ibadah yang khusus, solat, puasa, zakat, haji, korban dan sebagainya, tu semua ibadah yang khusus lah. Adapun selain pada tu ibadah yang umum. Ibadah yang umum ni seperti mana kita meniaga, kita buat sekian-sekian. Tapi kalau niat betul-betul ikut sunnah, ikut bagaimana landasan syariah, maka dia boleh dapat pahala. Walaupun urusan dunia, maka dia boleh membawa kita kepada pahala-pahala untuk kekal ataupun untuk kita gunakan di akhirat kelak. Baik, kemudian kata Syekh Rasul Qaradawi, melalui akal fikiran ataupun ketetapan agama, ataupun melalui agama dan akal sekaligus, kita dapat mengetahui antara perkara baik dan perkara buruk. Imam Izzuddin Abdul Salam menerangkan kaedah bagi mengetahui kepentingan dan keburukan mengikut peringkat masing-masing. Beliau menulis dalam Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam, kebanyakan kepentingan dan kemudaratan dunia dapat diketahui dengan menggunakan akal. Begitu juga dengan sebahagian besar syariat yang lain sebelum ajaran agama diturunkan, orang yang berakal mengetahui bagaimana mencapai sesuatu kebaikan dan menghindari sesuatu keburukan berlaku pada diri manusia. Yang ni Syekh Dr. Qaradawi bawa kalam perkataan seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dikatakan dia ni sebagai sultanul ulama, ketua bagi ulama-ulama besar. Iaitulah Izzuddin Abdul Salam, Al-Imam Izzuddin Abdul Salam. Dia mengarang satu kitab Qawaidul Ahkam fi Masalih al-Anam. Satu kitab yang membincangkan tentang ni lah, tentang kemudaratan, tentang sekian-sekian dan sebagainya. Baik, kata beliau, kebanyakan kepentingan dan kemudaratan dunia dapat diketahui dengan menggunakan akal. Yang ni tuan-tuan, kalau ikut perbahasan bab tauhid, ada kadang-kadang di kalangan manusia, bila mana kita tengok dia ni sebenarnya Allah perintahkan untuk beriman, tapi dia pilih untuk syirik. Dia pilih untuk syirik, dia pilih untuk kufur dan sebagainya. Padahal sebenarnya Allah perintahkan untuk beriman. Secara logik akal dia, berakidah ni orang yang baik lah bila mana berakidah kan, tapi dia tak nak pilih, dia pilih untuk syirik dan sebagainya kan. Ni kaedah yang paling besar diletakkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam perbahasan berakidah, dipanggil sebagai masyiah ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka semuanya baik. Apa yang Allah larang kepada kita, maka semuanya baik. Untuk apa tuan-tuan? Allah jadikan syurga, Allah jadikan solat, Allah suruh kita zakat, apa semua ni tak ada pun kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kita selamat di akhirat kelak. Tak ada pun untuk Allah. Tak ada kita kata tak solat, oh Allah makin mengecil, Allah tak jadi maha besar. Tak ada kaitan. Allah perintahkan semua yang Allah turunkan syariat ni adalah untuk selamatkan kita di akhirat kelak. Tinggal kita nak pilih jalan yang mana satu. Sebab tu dalam perbahasan al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita diberi pilihan. Akal kita sentiasa sebenarnya fitrah kepada benda yang baik, sentiasa kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita pilih kepada perkara-perkara yang boleh tak baik dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Buat macam mana Ustaz? Kan hidayah tu milik Allah. Kan dia kata macam tu lah. Tak, kita sebenarnya hidayah bukan kita tunggu perkara yang diseru. Menunggu hidayah sehingga diseru ni panggil, tuan-tuan panggil siapa? Jabariyah. Jabariyah ni semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tak pakai tudung ke, aku nak sekian-sekian ke, aku nak isap dadah ke, aku nak buat ini semua Allah telah takdirkan kepada aku. Nak buat macam mana? Ini konsep ajaran sesat yang dibawa oleh Jabariyah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah, Allah bagi dalil, Allah bagi perintah larangan sekian-sekian, Allah kata suruh buat baik sekian-sekian, maka akal dapat menilai perkara itu baik. Berzina buruk, akal dapat menilai bahawa berzina itu buruk. Kalau tak ada dalil pun tahu dah berzina itu buruk. Minum arak, kalau tak ada dalil pun minum-minum tiba mabuk, tahu dah benda tu boleh memudaratkan kalau tak ada dalil sekalipun. Tapi ini siap ada dalil lagi, yang tu pun manusia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ni perintah bila mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita akal,
dengan dalil dan sebagainya, maka akal perlu mengikut dalil, perlu tunduk kepada dalil dan sebagainya, supaya kita boleh selamat di akhirat kelak. Tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta kita, Allah tak berkehendak pun pada kita. Allah tak berkehendak kepada solat kita, tak nak. Tapi kita sini nak cari pahala untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Allah tak berhajat pada puasa kita. Allah tak berhajat pun pada apa-apa pun pada kita. Allah Maha Besar, Maha Agung. Tidak boleh direndahkan, tidak boleh ditinggikan dengan sebab kita beribadah kepada dia. Tak ada. Kan kita sendiri yang nak selamat di akhirat kelak dengan pelbagai ibadah dan amalan yang kita lakukan, kan. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita sebut belum sampai seru untuk lakukan kebaikan, sedangkan akal kita dah boleh nilai perkara tu buruk dan baik, kan. Banyaklah kadang-kadang tengok tuan-tuan hari ni dalam Facebook dan sebagainya, hina orang pakai tudung, kejap cabut tudung, kejap tak pakai tudung, kan. Kejap jadi baik, kejap jadi macam-macam. Semua benda ni Allah Subhanahu Wa Taala, kan, dia untuk berubah itu mudah, untuk istiqamah tu susah. Apa pun tuan-tuan, orang daripada baik nak jadi lebih baik, daripada buruk jadi lebih baik, berubah itu mudah, nak istiqamah tu susah, kan. Sebab tu kejap jadi macam ni, kejap jadi macam ni dan sebagainya, kan. Untuk istiqamah tu kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqamah pada perubahan dan kebaikan yang kita lakukan. Kalau tak, kita akan kembali semula lah, kepada keburukan dan sebagainya. Maka akal Allah bagi kepada kita, dia boleh menilai mana hidayah, mana petunjuk, mana syirik, mana sekian-sekian. Semua kita boleh nilai menggunakan akal kita, seperti mana yang telah disebutkan dalam nas Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Yang ni kita perlu perhatikan. Sebab tu kita sebut wabillahi taufiq, wa hidayah. Hidayah ni tuan-tuan, perbahasan di sisi para alim ulama Ahlussunnah wal Jamaah ni. Hidayah ni dia ada dua. Satu dipanggil hidayah irsyad, yang kedua dipanggil hidayah taufiq. Bukan taufik dan hidayah. Tak, pertama sekali dia bukan nama perempuan dengan nama lelaki lah, taufik dengan hidayah tu, kan. Baik, hidayah pertama dipanggil irsyad. Hidayah irsyad ni kita boleh pandu dan boleh bawa manusia, dan di samping kita boleh cari hidayah. Itu dipanggil irsyad. Untuk mengkabulkan, untuk muafiq dan untuk beri hidayah tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil hidayah taufiq. Hidayah yang Allah taufik, Allah campakkan kepada diri manusia, kan. Kita boleh cari hidayah, kan. Banyak para anbiya mencari hidayah. Nabi Ibrahim bila tengok sekian-sekian dan sebagainya, maka dia mencari hidayah, kan. Banyak lagi para alim ulama dan sebagainya, mereka mencari hidayah, ataupun kita sendiri mencari hidayah dan kita bawa orang kepada hidayah. Ni dipanggil hidayatul irsyad, kan. Kita boleh tolong bawa. Adapun untuk terima tu, itu kerja urusan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Di akhirat kelak tak tanyalah berapa orang dah engkau dakwah masuk Islam, tak. Tapi apa usaha kita? Apa usaha kita untuk tu, kan. Apa usaha kita untuk kebaikan dan sebagainya? Mungkin belum mencapai kebaikan tu, tapi usaha kita nak pergi ke tanda kebaikan itu. Sebab tu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, 99 orang dia dah bunuh, betul tak? 99 orang. Belum sempat buat solat, belum sempat apa-apa pun, tapi cara, kaedah, usaha dia untuk pergi kepada kebaikan, maka Allah SWT telah ampunkan dia, kan. Seorang wanita yang berzina, pelacur, kan, bagi minum anjing, dalam Bukhari, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kan. Belum buat ibadat pun, belum solat, belum apa pun, tapi niat dan usaha dia memang sungguh-sungguh untuk berubah, maka Allah perkenankan, Allah ampunkan dia. Jadi usahalah, kan, untuk melakukan kebaikan dan sebagainya. Jadi akal boleh nilai antara kebaikan dan juga keburukan, dan bukan kita kata tunggu tak sampai seru ke, belum sampai hidayah, Allah belum sampai hidayah, maka yang ni kita kata pahaman yang dibawa oleh Jabariyah, kan. Semua serah pada Allah. Aku ni buruk ke baik, Allah lah yang atur, kan. Tak. Kita sendiri ada pilihan daripada sudut akal yang Allah SWT telah kurniakan kepada kita. Baik, saya rasa sekadar itu saja tuan-tuan. Moga ada manfaat untuk kita muhasabah balik amalan dan sebagainya, kan. Bagaimana cara nak memilih antara dua keburukan dan sebagainya, maka yang ni yang disebutkan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Saya buka soalan tuan-tuan kalau ada soalan. Macam mana? Ya memang Arab. Orang patut diasingkan lah, orang yang jadi faktor tu khusus, kan. Dia semua terlibat. Kira semua kan ada dia pergi ke sana, orang kita yang jaga. Banyakkan bantal-bantal tu banyak orang jaga, kan. Itu macam mana dia punya kaedahnya? Adakah perlukan peraturan supaya satu dikhususkan, hanya orang yang pelihara sini je lah, orang bukan Islam yang jaga. Okey, polisi berkenaan dengan perkara ni, contoh
seperti mana tuan kita tanya berkenaan dengan perkara bila mana buka kaunter ni kan, khusus ni dia bergantung kepada polisi syarikat ataupun supermarket tu lah. Kadang-kadang sebab kadang-kadang supermarket tu kan, dia bukan Islam lah yang menguruskan, ion apa semua masuk ni bukan Islam lah kan. Okey, adapun kita kata kalau betul-betul kaunter tu khusus, dia buka khusus, maksudnya benda-benda yang non halal lah, tak kira lah apa-apa pun kan, dia termasuk dekat situ, termasuklah arak juga, maka yang punch tu mungkin daripada non muslim lah, tak kira lah daripada bangsa apa, tapi non muslim lah, maka pada waktu tu kita yang bekerja di cashier di kaunter yang menguruskan hanya barang-barang yang halal, kita tak ada masalah, tak terlibat pun dengan perkara tu. Adapun kalau banyak 5-10 kaunter tapi kadang-kadang dia pergi punch kat sana, punch kat sini, maka pada waktu ni tuan-tuan, anak-anak kita kena elakkan perkara ni. Kalau boleh tolong jangan pergi dekat cashier, pergi tempat naik pangkat ke bahagian tempat lain ke, ataupun khusus tempat jaga barang tempat lain, yang ni tak ada masalah. Tapi kalau dia duduk dekat cashier, dia terdedah pada perkara tu, terpaksa pergi punch nanti kan, tak kira lah mutu sami ke yang beli, acong ke yang beli, dia terpaksa kena punch. Sebab tu tugas dia, dan waktu tu dia yang bertugas. Pada waktu tu kena elakkan betul-betul lah, kalau tak termasuk dalam 10 golongan yang dilaknat tadi. Sebab tu kita kena pastikan, kalau boleh jangan kerja di cashier lah kan. Cashier ni nanti terdedah banyak benda kan, nak punch tu, punch ni dan sebagainya. Tapi kalau dah semua halal, tak ada masalah lah, kerjalah kat cashier kat mana pun. Yang ni yang tidak terdedah kepada tempat yang halal, dan kadang owner pun tidak Islam dan sebagainya. Maka pada waktu ni kita kata dia kena khususkan, kena cari kepada part yang lain lah dia kerja tu, pergilah pada tempat barang yang lain dan sebagainya yang halal kan. Kalau terdedah walaupun kaunter banyak, kejap sana kejap sini, kalau dia punch pada waktu tu, dia termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena elakkan. Allah Taala alam. Ataupun mungkin ada mutu sami ke apa ke benda kan, dan sebelah tu dia kata, "Meh, tolong kejap ni." Kan? Jadi tolong kejap, ni pun antara kaedah lah kan, tolong kejap punch untuk arak ni, kemudian bagi terus kat dia. Saya tak tahulah bab arak ni, jadi saya tolong yang barang halal tadi. It's okay kalau ada ruang untuk tukar macam tu, tak ada masalah. Daripada terdedah pada tu kan, daripada dia terpaksa punch, jadi dia boleh minta tolong yang pada non muslim lah. Jadi pada waktu tu dia uruskan yang halal je lah, tak ada masalah. Yang tu pun kira okey lah, tak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Tak ada dah tuan-tuan, semua sibuk korban kot, insyaAllah berapa ekor masjid kita? 12. Masya Allah, tabarakallah. Moga dimudahkan insya-Allah. Jadi kalau tak ada soalan, saya rasa sekadar itu saja insya-Allah. Moga ada manfaat untuk kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.